Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah, kita dapat sama-sama lagi meluangkan masa untuk mempelajari sirah Rasulullah SAW. Okey, jadi selepas cuti sekolah nanti, Muallim bercadang untuk melakukan pentafsiran. Muallim nak buat pentafsiran kepada kamu, okey, untuk pelajaran yang pertama, iaitu sirah Rasulullah SAW. Okey, jadi sebelum Muallim nak buat pentafsiran tu, jadi Muallim nak buat ulang kaji dululah. Okey, Muallim nak buat ulang kaji dulu. Baik. Okey, kalau kamu tengok dalam pelajaran yang pertama ni, kita ada 5 unit. Okey, unit yang pertama Perang Khandaq, unit yang kedua Bai'ah Hudaibiyah, unit yang ketiga Perang Khaybar, unit yang keempat Perang Mu'tah, dan juga unit yang kelima iaitu pembukaan kota Mekah. Okey. Jadi minggu lepas kita dah buat ulang kaji untuk Perang Khandaq. Jadi minggu ni kita nak buat ulang kaji untuk Bai'ah Hudaibiyah. Pada hari ini kita berkesempatan datang ke Masjid Hudaibiyah ataupun dipanggil sebagai Shumaisi. Tempat ini telah menyaksikan satu perkara penting berlaku dalam sirah Nabawiyah, iaitu bila Nabi SAW telah diperlihatkan dalam mimpi baginda bahawa baginda datang ke Mekah untuk menunaikan haji ataupun umrah. Maka bila Nabi SAW sampai ke sini bersama para sahabat dalam perjalanan jauh, para sahabat begitu bergembira, menyangkakan bahawa mereka akan memasuki kota Mekah. Tiba-tiba Nabi menghantarkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menjadi satu perbincangan ataupun jurucakap untuk pihak Nabi SAW berunding dengan pihak musyrikun Quraisy. Dalam pada itu sampailah berita bahawa Uthman yang diutuskan Nabi ini telah pun dibunuh oleh golongan musyrikun Quraisy. Perkara yang telah menimbulkan kegusaran, kebimbangan dan juga kemarahan kepada umat Islam. Maka Nabi dengan para sahabat telah melakukan satu sumpah setia di bawah pokok Ridwan di sini yang disebut dalam ayat Allah SWT, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubikum. Allah gambarkan bahawa Allah meridai tindakan Nabi dan juga para sahabat telah melakukan sumpah setia di bawah pokok, yang mana Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu telah mengangkat dahan tersebut bolehkan Nabi duduk di bawahnya, dan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu serta para sahabat yang lain telah melakukan bai'ah untuk mempertahankan, menuntut bela di atas berita sekiranya benar kematian Sayyidina Uthman bin Affan itu. Perkara ini telah menimbulkan ketakutan kepada pihak Quraisy yang selama ini beberapa kali telah ditewaskan oleh Nabi SAW dalam peperangan. Maka mereka telah pun menyebarkan berita yang benar bahawa Uthman tidak dibunuh sebenarnya, dan mereka telah menghantar seorang bernama Suhail bin Amr untuk menjadi perunding di antara mereka dengan Nabi SAW. Maka perunding yang diutus oleh mereka ini seorang lelaki yang segak, yang tinggi, berlesung pipit dan giginya cantik. Maka datang dia untuk berunding dengan Nabi SAW. Maka terhasillah apa yang dipanggil sebagai Sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah yang berlaku di antara Nabi dengan golongan musyrikun Quraisy. Dalam perjanjian tersebut, Sayyidina Ali telah menjadi penulis kepada perjanjian itu. Sayyidina menulis mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Suhail bin Amr yang pada hari itu merupakan seorang musyrik belum masuk Islam, menegah berkata, tak, kami tak memperakui Ar-Rahman dan juga Ar-Rahimnya Allah. Yang kami tahu Rahman Yamamah, ada seorang kaya daripada Yamamah. Kami tidak memperakui kepemurahan Allah. Tukar Bismikallahumma. Kemudian isi kandung yang seterusnya adalah di antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr, wakil dari Quraisy. Perkara ini juga tidak dipersetujui oleh Suhail dengan berkata, kalau kami memperakui kenabian wahai Muhammad, perlu apa kami memerangimu? Ubah jadi Muhammad bin Abdullah. Tiba di sini tuan-tuan satu persimpangan yang sangat susah bagi Senali yang menulis. Senali enggan untuk merubah apa yang Nabi tuntut dengan permintaan Suhail yang kasar ni tadi. Tukar Muhammad Rasulullah kepada Muhammad bin Abdullah. Senali kata, wahai Rasulullah, saya takkan padam perkataan Rasulullah ni. Rasulullah bertanya dengan lemah lembut pada para sahabat, mana dia kalimah Rasulullah? Rasulullah seorang ummi. Maka bila ditunjukkan Nabi memadam Rasulullah tu dengan jari jemari baginda yang mulia, bukan Muhammad bin Abdullah. Lebih dahsyat daripada itu, dalam perjanjian itu tuan-tuan meletakkan seolah-olah menang di pihak Quraisy. Yang pertama, Rasulullah tidak boleh datang ke Mekah pada musim itu nak buat haji umrah pada tahun berikutnya. Yang kedua, gencatan senjata peperangan di antara Quraisy dan juga di antara Madinah selama 10 tahun. Yang ketiga, kalau datang ke Mekah pun tidak boleh membawa senjata. Kalau nak bawa pun kena berada dalam sarungnya. Yang keempat, kalau ada di kalangan orang Islam yang pergi ke Mekah
maka dibiarkan di Mekah, tidak boleh dikembalikan semula ke Madinah. Tapi kalau ada penduduk Mekah yang masuk Islam di Madinah, mestilah dikembalikan kepada keluarganya. Tuan-tuan, isi perjanjian nampaknya berat sebelah, tuan-tuan. Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi Al-Buti dalam Fiqh Sirah ceritakan bahawa segala isi kandung dalam perjanjian ini sebenarnya pihak Islam. Yang pertama, bila mereka sanggup menandatangani perjanjian itu, menandakan mereka sedang mengiktiraf Madinah sebagai satu negara. Yang kedua, kalau mereka tak dibenarkan berperang, tahun depan saja boleh pergi, senjata tersimpan dalam sarungnya. Ini menunjukkan kepada bahawa mereka tak mau perang. Tak mau perang, kita tidak akan berperang mereka, tak akan bunuhkan keluarga kita sendiri yang masih belum Islam. Tengok Nabi punya pandangan. Yang ketiga, kalau ada kalangan penduduk Madinah pergi ke Mekah, tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Tak mengapa, bagus. Dia pergi nanti dia berdakwah pada kaumnya, pada keluarganya untuk masuk Islam. Kalau yang pergi ke Madinah nak dia pulang ke Mekah, double kekuatan yang ada pada Islam untuk mengajak mereka kembali kepada Islam. Jadi tuan-tuan, isi kandung perjanjian ini menampakkan kematangan Rasulullah sebagai seorang strategis yang hebat. Baik, jadi kamu dah dengar apa yang diceritakan oleh Dr. Haji Zahazan bin Muhammad, Ustaz Zahazan ni, dia bercakap tu waktu tu dia ada dekat sana lah, dia ada di tempat Hudaybiyah ni, dia buat umrah, jadi dia ada kesempatan duduk dekat Hudaybiyah ni, dia terus bagi penerangan lah, berkenaan dengan tempat bersejarah ni. Ni adalah tempat yang bernama Hudaybiyah ni lah. Dan dia bercerita, daripada cerita dia tu kamu dah dapat banyak perkara yang kamu dapat daripada cerita dia tu. Dan yang tu jugalah yang kita akan ulang tengok berdasarkan buku teks kamu tu. Baik, Bai'ah Ridwan. Bai'ah Ridwan ni sebelum Bai'ah Hudaybiyah lah. Bai'ah Ridwan berlaku sebab mendengar perkabaran berita palsu yang mengatakan Saidina Osman telah dibunuh. Yang tu. Sebab itulah berlakunya Bai'ah Ridwan ni. Jom kita tengok dulu. Pada tahun 6 Hijrah, seramai 1,500 orang Islam telah berangkat ke Mekah bagi mengelakkan berlakunya peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengerjakan ibadah umrah. Oleh itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa binatang ternakan untuk dikorbankan dan berihram untuk mengerjakan umrah. Baik, so perkara ni berlaku pada 6 Hijrah. Di mana Nabi Muhammad SAW bermimpi yang dia berihram dan dapat mengerjakan umrah lah. Jadi dia mimpi. Dia mimpi yang dia mengerjakan umrah. Jadi bila dia dah bermimpi, dia beritahu dekat sahabat-sahabat bahawa aku telah bermimpi yang aku mengerjakan umrah di Mekah. Jadi bila sahabat-sahabat dengar macam tu, sahabat-sahabat ni rasa seronok. Sebab mereka pun dah lama dah tak balik. Sejak mereka berhijrah. Yang pertamanya sebab memang ada cubaan untuk nak membunuh Nabi Muhammad. Yang tu yang pertama. Yang kedua, umat Islam dekat Mekah tu ditindas dan disiksa dan sebagainya. Jadi mereka berhijrah dulu dekat Madinah. Mereka berhijrah ke Madinah. Dan dah lama dah tak balik Mekah. Jadi mereka tinggalkan saudara mara yang masih lagi ada kat Mekah. Jadi dan Mekah pula tempat mereka membesar. Yang ada tempat yang dilahirkan di Mekah, kan, termasuk Nabi lah, kan, Nabi Muhammad sendiri pun dilahirkan di Mekah. Jadi rasa rindu nak pergi balik Mekah tu ada. Dan buat pula Nabi Muhammad bermimpi yang dia dapat menunaikan umrah di Mekah. Jadi sebab Nabi Muhammad dia bermimpi, dia tak sama macam orang biasa bermimpi.
Okey, sebab bila Nabi Muhammad bermimpi, maksudnya dia adalah petunjuk daripada Allah. Kan? Jadi bila Nabi Muhammad bagi tahu kata bahwasanya aku telah bermimpi yang aku dapat menunaikan umrah di Mekah. Jadi bila sahabat-sahabat dengar macam tu, depa pun seronok. Depa kata bolehlah kita balik ke kampung halaman. Lama dah tak balik Mekah ni, duduk kat Madinah, kita berhijrah duduk kat Madinah. Kan? Lah ni kita nak balik lah Mekah pula, nak tengok kampung halaman kita, tempat kita membesar, tempat kita dilahirkan dan sebagainya. Jadi 1,500 orang, 1,500 orang Islam telah berangkat ke Mekah. Okey, bagi mengelak berlakunya peperangan, Rasulullah telah menjelaskan tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengerjakan ibadah umrah. Jadi untuk memastikan yang depa ni tak disalah anggap, sebab depa baru je habis perang Khandaq itu. Kan? Depa baru je habis perang Khandaq. Dan kalau mai ramai-ramai ni nak pergi Mekah pula, jadi orang Mekah, penduduk Quraisy yang ada kat kafir Quraisy yang ada kat Mekah tu mungkin salah anggap pula, tengok mai ramai-ramai ni nak lawan ke apa, nak berperang ke apa kan. Sebenarnya bukan nak berperang, sebaliknya nak mengerjakan umrah. Macam tu. Jadi untuk mengelakkan pihak penduduk kafir Quraisy yang ada kat Mekah ni salah faham, mereka bawa juga binatang-binatang ternakan. Jadi kalau mereka tanya ni pasti apa bawa segala kambing segala apa ni semua, ni sebab kami nak korbankan. Bila kami buat umrah nanti, kami nak jadikan binatang-binatang ni sebagai korban. Dan mereka pun berpakaian berihram. Pakai kain ihram. Macam orang nak buat haji, buat umrah tu, pakai kain ihram. Macam tu. Okey. Apabila mengetahui kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam ke Mekah, kaum Quraisy berasa takut dan gempar. Okey. Mereka menganggap kaum mukmin datang untuk memerangi mereka. Jadi bila orang Quraisy dapat tahu yang Nabi Muhammad dengan orang Islam yang lain daripada Madinah menuju ke Mekah, tak sampai Mekah lagi. Okey, dalam perjalanan ke Mekah. Okey, jadi depa berasa takut dan gempar. Depa terkejut dan takut. Dan kata, "Hai, kita baru je lepas perang Khandaq, nak perang lagi ke?" Contohlah, mereka menganggap kaum mukmin datang untuk memerangi mereka. So depa pun memang duk fikir, ni mai ramai-ramai macam ni, tak ada lain nak balas dendam ataupun nak perang lagi lah. Kan, hari tu perang Khandaq. Kan, kalau nak perang yang lain pula. Macam tu. Kaum Quraisy berasa serba salah jika kaum muslimin dibenarkan masuk ke Mekah, bererti kemenangan berpihak kepada orang Islam. Mereka juga akan dituduh takut kepada kekuatan Islam. Jadi mereka serba salah. Mereka tak mau berperang, kan? Sebab mereka baru je kalah dalam perang Khandaq itu, kan? Allah bagi bantuan kepada orang Islam dan orang Islam dah menang, kan? Tiba-tiba mai pula, Allah, dia kata baru je kalah perang itu, mai pula dah orang Islam ni nak perang lagi. Mereka tak mau. Okey, tapi mereka tak mau berperang. Pada masa yang sama, mereka tak mau orang Islam masuk kota Mekah juga, kan? Walaupun orang Islam kata mereka mai bukannya nak berperang, mereka mai nak buat ibadah umrah, kan? Walaupun mereka kata mereka tak mau berperang, orang Islam mai nak buat umrah, nak buat ibadat saja, tapi mereka tak mau orang Islam masuk Mekah. Sebab orang negara-negara lain semua duk tengok, kan? Kalau mereka bagi orang Islam masuk, jadi maksudnya mereka macam dah iktiraf kata Islam dah menang. Dan mereka akan dituduh oleh orang-orang lain semua kata mereka ni penakut ni, sebab tu mereka bagi orang Islam masuk. Macam tu. Okay. Oleh itu, sebagai menghalang kedatangan orang Islam, pemimpin Quraisy telah menghantar pasukan berkuda yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid
untuk mengusir orang Islam. Okey. Jadi depa nak halang. Nah, sebab orang Islam tak sampai lagi Mekah, dalam perjalanan nak ke Mekah, dah hampir ke Mekah. Jadi sebelum orang Islam sampai ke sepadan nak masuk kota Mekah tu, cepat-cepat pemimpin Quraisy ni hantarkan pasukan berkuda yang diketuai oleh Khalid Walid untuk halang mereka. Halang mereka dan halau orang Islam ni supaya tak masuk kota Mekah. Macam tu. Okay. Rasulullah mengutuskan Osman bin Affan untuk menemui Abu Sufyan dan pembesar Quraisy untuk memberitahu tujuan kedatangan orang Islam ke Mekah. Rombongan Saidina Osman radhiyallahu anhu telah bertemu pasukan peronda Quraisy dan berlakulah pertempuran sehingga Saidina Osman radhiyallahu anhu telah ditangkap. Kemudian orang Islam telah mendapat berita palsu yang mengatakan Saidina Osman radhiyallahu anhu telah dibunuh. Tujuannya adalah bagi melemahkan semangat orang Islam. Okey, jadi untuk supaya tak berlaku peperangan ni, jadi Nabi Muhammad pun fikir balik, kata kita jangan ramai-ramai 1,500 orang, jangan bergerak semua sekali pergi ke Mekah, kan, ke sepadan kota Mekah tu. Selagi mereka salah anggap, selagi mereka kata kita nak main berperang, jadi kita hantar wakil. Jadi mereka hantar wakil yang mereka hantar ialah Osman bin Affan. Okey, Osman bin Affan ni jadi utusan Rasulullah yang dihantar sebagai wakil untuk berjumpa dengan Abu Sufyan dan juga pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Okey, supaya apa? Supaya Osman ni, Osman bin Affan ni akan bagi tahulah kat depa. Okey, bagi tahu dan bagi penerangan dan juga bagi penjelasan yang sebenarnya depa ni mai bukannya untuk berperang. Bukannya nak balas dendam. Sebaliknya nak mai ni nak mai untuk buat ibadah umrah. Macam tu. Okey, sebab tu dia bagi tahu, dia hantar Osman tu supaya Osman boleh bagi penerangan kepada Abu Sufyan dan juga pembesar Quraisy. Okey. Rombongan Saidina Osman telah bertemu dengan pasukan peronda Quraisy. Dan berlakulah pertempuran. Dan Saidina Osman telah ditangkap. Okey, bila dah jadi macam tu, pasukan peronda ni dah tangkap Osman dan bawa balik ke Mekah. Okey, kemudian depa sebarkan berita palsu. Depa sebarkan berita palsu. Okey, depa kata ni pergi bagi tahu dekat orang Islam, rombongan orang Islam yang dalam perjalanan nak mai ke Mekah ni. Okey, bagi tahu kat depa, habang kata Saidina Osman yang depa hantar sebagai utusan tu dah kena bunuh dah. Okey, dah kena bunuh dah. Kami dah bunuh dah dia. Okey, kami tak terima kedatangan orang Islam. Jadi jangan duk mai. Okey, utusan pun kami bunuh, kalau orang lain lagi kami bunuh. Macam tu. Okey, jadi jangan duk mai. Kata, kalau utusan pun kami dah bunuh, maksudnya hampa kalau hampa mai pun kami tak akan terima, kami akan bunuh juga. Macam tu, macam nak bagi amaran. Okey, pada masa yang sama tujuan dia ialah depa nak melemahkan semangat orang Islam, supaya orang Islam ni rasa lemah. Okey, dia kata Allah, kita punya sahabat kita dah meninggal, mati semua. Kita kalau kita pergi ni, kita akan berlaku peperangan lagi, kita lagi ramai akan mati. Macam itulah. Okey, jadi tujuan dia untuk bagi orang Islam ni rasa lemah. Okey, tu depa sebarkan berita palsu. Disebabkan berita tersebut, umat Islam mengadakan perjanjian taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan. Okey, Bai'atul Ridwan ni sebenar pokok Ridwan tu lah yang duduk dekat dengan dekat situ.
Okey, depa duduk bawah pokok tu dan depa pun berjanji taat setia. Maksudnya depa kata kita akan duduk kat sini, kita akan tak akan balik ke Madinah. Sebaliknya kita akan tuntut balik, tuntut balas balik atas kematian Osman. Kita akan perang dengan depa sebab depa dah bunuh utusan. Sedangkan kita hantar utusan tu secara aman, secara damai, mana boleh bunuh. Kan, orang tak boleh bunuh dalam peraturan perang ni. Kalau perang mana pun, sebab utusan tidak boleh dibunuh. Sebab dia sebab dia hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh dia sebagai wakil lah, sebagai wakil kepada pihak yang satu lagi. Sepatutnya utusan tak boleh dibunuh. Tapi mereka dah bunuh Sayyidina Osman. Jadi mereka perjanjian Bai'ah Ridwan ni dibuat untuk nak balas balik, tuntut bela atas kematian Sayyidina Osman. Macam tu. Jadi mereka berjanji dan bersumpah tidak akan kembali tanpa memerangi musuh. Okay. So yang itulah yang berlaku. Jadi mereka berjanji mereka tak akan balik ke Madinah selagi mana mereka tak akan, selagi mereka tak berperang dengan musuh ni kafir Quraisy lah, sebab mereka dah bunuh Sayyidina Osman. Okay. Dan secara berita palsu tu lah. Okay. Berita palsu tu dia katakan yang mereka dah bunuh Sayyidina Osman. Okay. Sebagaimana yang telah disebut dalam surah Al-Fatah ayat 10. Okay. Sesungguhnya orang yang memberi pengakuan taat setia kepadamu Muhammad untuk berjuang menentang musuh, mereka hanya memberikan pengakuan taat setia kepada Allah. Jadi Allah dah iktiraf. Allah kata bila mereka kata mereka taat setia untuk berjuang untuk menentang musuh ni, mereka berjanji dengan Nabi Muhammad. Allah kata sebenarnya mereka pun berjanji dengan Allah juga. Okay. Allah mengawasi keadaan mereka, memberikan taat setia itu untuk membalasnya. Jadi Allah terima mereka punya perjanjian taat setia ni. Allah iktiraf. Okay. Allah iktiraf. Oleh itu, sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya, maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya. Dan sesiapa yang menyempurnakan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, maka Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar. Jadi Allah kata siapa yang berjanji kat Nabi itu, dia umpama berjanji dengan Allah juga. Dan kalau dia tak buat, dia akan dapat balasan yang buruk lah. Okay? Dia akan dapat balasan yang buruk daripada Allah lah. Sebaliknya kalau dia buat seperti mana yang dia dah janjikan, dia kotakan apa yang dia janji, Allah akan bagi kat dia pahala yang besar. Okay? Apabila orang Quraisy mendapat tahu orang Islam hendak menuntut bela atas kematian Sayyidina Osman, mereka terus membebaskannya kerana mereka tidak bersedia untuk berperang. Okay. Jadi nampak tak, mereka bukannya mereka nak berperang pun, mereka buat berita palsu tu supaya orang Islam jadi lemah, supaya orang Islam ni jadi takut nak mai ke Mekah. Hampa jangan duk mai, utusan hampa pun kami dah bunuh. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Tapi sebaliknya, orang Islam jadi lagi kuat, jadi lagi semangat setia kepada kawan ni, nak tuntut bela atas kematian Sayyidina Osman ni. Mereka sanggup berperang pula dah. Jadi mereka pun jadi takut. Orang kafir Quraisy pun jadi takut. Mereka kata, hai, kita nak bagi mereka jadi lemah, mereka jadi kuat pula nak lawan kita balik. Jadi mereka terus bebaskan Sayyidina Osman. Sebab mereka sendiri pun tak bersedia nak berperang, sebab baru saja kalah dalam perang Khandaq itu. Kan? Bai'atul Ridwan yang berlaku antara Rasulullah SAW dengan kaum muslimin menunjukkan hubungan
persaudaraan yang erat dan semangat jihad di kalangan kaum muslimin. Okey. So dia ni Bai'atul Ridwan ni menunjukkan yang memang orang Islam dan juga Rasulullah, depa punya hubungan depa ni sangatlah erat, sangat kuat, sangat rapat. Hubungan silaturahim depa ni sangat kuat. Okey, sampai kan kalau ada seorang dianiaya, okey, dibunuh tanpa ni lah, tanpa sebab yang munasabah, orang Islam akan marah dan akan tuntut bela atas kematian dia. Okey. Baik, perjanjian Hudaibiyah. Okey, perjanjian Hudaibiyah berlaku pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijrah dan ditandatangani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang Quraisy. Okey. Orang-orang Quraisy menghantar Suhail bin Amru bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuat rundingan perdamaian dengan orang Islam. Perundingan itu membawa kepada berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Okey. Mekah waktu tu orang kafir Quraisy dan orang Islam waktu tu dekat Madinah. Dan perjanjian ni antara dua ni, dua pihak ni. Okey. Okey, Suhail mewakili orang kafir Quraisy dan Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang lain yang mana nak pi buat umrah tak jadi ni mewakili semualah. Okey, mewakili semua orang Islam yang berada di dekat Madinah. Okey. Dan perjanjian ni dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Okey, kenapa dia dinamakan perjanjian Hudaibiyah? Okey, dinamakan perjanjian Hudaibiyah sempena nama tempat perjanjian ini ditandatangani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik Saidina Ali radhiyallahu anhu sebagai penulis surat perjanjian Hudaibiyah. Jadi kamu boleh tengok dekat peta ni. Okey, kalau kamu tengok kat peta ni, Madinah ataupun nama lama dia Yathrib. Dulu orang panggil Yathrib. Okey, sekarang orang panggil Madinah. Okey, Madinah, Mekah. Okey, so antara Mekah dengan Madinah ni, tengah-tengah tu ada satu tempat yang dipanggil sebagai Hudaibiyah. Hudaibiyah ni lah tempat berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Okey, sebab itulah nama perjanjian tu dipanggil perjanjian Hudaibiyah. Sempena nama tempat yang digunakan untuk membuat perbincangan dan juga menandatangani perjanjian tu. Okey. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Saidina Ali menulis kalimah Bismillahirrahmanirrahim, Suhail bin Amru telah membantah dengan mengatakan kaumnya hanya mengenal kalimah Bismikallahum. Bismikallahum. Okey. Jadi bila Nabi suruh Saidina Ali tulis dekat perjanjian tu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Tapi Suhail bin Amru ni tak setuju. Suhail bin Amru kata tak mau. Kalau tak mau Bismillahirrahmanirrahim, tak mau. Allah tu Tuhan hampa, kami tak kenal. Kami tak tahu Allah ni siapa. Allah ni Tuhan hampa, bukan Tuhan kami. Kan? So tulis dengan nama Tuhan kamu. Dengan nama Tuhan orang Islam. Macam itulah. Okey. Dengan nama Tuhan orang Islam. Macam tu cukup. Kami tak mau tulis nama Allah. Allah semua tak mau. Kami tak iktiraf Allah sebagai Tuhan kami. Sebab mereka waktu tu mereka kafir Quraisy. Jadi mereka tak terima. Okey. Walaupun kaum muslimin menolak permintaan Suhail, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima permintaan tersebut dan menyuruh Sayyidina Ali menulis Bismika lahum. Okey. Jadi depa tak terima, mula-mula orang Islam tak terima. Kata apa pula? Kan? Nak tulis Bismillahirrahmanirrahim ni apa yang masalah dah. Kan? Jadi berlaku pertelingkahan, pergaduhan kat situ. Tapi last sekali Nabi Muhammad suruh orang Islam semua bertenang dan kita beralah. Kita beralah tak apa. Tulis je Bismikallahum, tak apa. Kita tak payah tulis Bismillahirrahmanirrahim pun tak apa.
ketika Saidina Ali radhiyallahu anhu menulis perjanjian itu telah disepakati untuk ditulis Muhammad Rasulullah, tetapi dibantah oleh Suhail kerana mereka tidak mahu mengaku bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah utusan Allah, lalu meminta agar ditulis Muhammad bin Abdullah. Walaupun Saidina Ali radhiyallahu anhu tidak mahu menukarnya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menukarkannya sendiri. Jadi selain daripada isu Bismillahirrahmanirrahim tadi, isu lain pula timbul. Okey, depa nak tulis Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Okey, Muhammad Rasulullah, Rasulullah maksud dia utusan Allah. Okey, Muhammad Rasulullah, depa kata tak mau. Suhail kata tak boleh. Tak mau duk tulis Muhammad Rasulullah. Tulis Muhammad bin Abdullah sudah. Kami tak iktiraf yang Nabi Muhammad ni adalah Nabi dan Rasul. Kami tak iktiraf. Okay, jadi tak mau tulis Muhammad Rasulullah. Tulis Muhammad bin Abdullah cukup. Okay, jadi Saidina Ali pun jadi tak mau. Saidina Ali dia tukang tulis. Kan, Nabi Muhammad lantik dia sebagai penulis perjanjian Hudaibiyah tu. Dia sebenarnya tak mau tulis. Kan, dia kata tak mau. Dia kata dia tak mau padam perkataan Rasulullah tu. Jadi Nabi sendiri tanya dekat sahabat-sahabat, mana perkataan Rasulullah tu. Nabi sendiri yang padamkan. Okay. Sebab apa Nabi tanya kepada sahabat? Sebab Nabi ni dia adalah ummi. Jadi dia tak tahu menulis dan tak tahu membaca. Jadi bila dah tanya, dia tunjuk, dia padam sendiri. Jadi tulis Muhammad bin Abdullah sahaja. Baik, ini adalah maklumat Bai'ah Hudaibiyah. Okay, tarikh dia berlaku pada 1 Zulhijjah tahun ke-6 Hijrah. Okay. 1,500 orang menuju ke Mekah. Okay. Sebab perjanjian Hudaibiyah, keputusan Rasulullah dan sahabat untuk mengerjakan umrah dihalang. Rasulullah mengutuskan Uthman bin Affan menemui pembesar Quraisy bagi mendapatkan kebenaran untuk masuk ke Mekah. Bagaimanapun beliau telah ditawan. Okey. Okey. So kamu boleh tengok ni gambar yang dia bagi kubu pertahanan dia kata. Okey. Baik. Isi perjanjian Hudaibiyah. Ini isi perjanjian dia. Yang pertama, mengadakan genjatan senjata selama 10 tahun. Jadi 10 tahun tak boleh berperang. Mekah dengan Madinah tak boleh berperang selama 10 tahun. Yang kedua, kedua-dua pihak tidak boleh membantu mana-mana kaum yang memerangi sekutu masing-masing. Jadi tak boleh, bukan kata tak boleh perang sama Mekah Madinah. Kalau ada sekutu depa, maksudnya negara-negara lain yang bersekutu lah, yang bersekutu dengan Mekah ataupun Madinah, tak boleh juga. Okey, tak boleh pi bantu. Okey. Contoh jiran kepada Mekah dengan jiran kepada Madinah bergaduh, berperang. Jadi Mekah dengan Madinah tak boleh hantar wakil depa pi bantu untuk berperang sekali, tak boleh. Okey, tak boleh. Okey. Orang yang ketiga, orang Quraisy yang memeluk Islam di Mekah dan melarikan diri ke Madinah tanpa izin walinya hendaklah dihantar pulang ke Mekah. Jadi orang Islam yang masuk ataupun orang yang bukan Islam yang masuk Islam dekat Mekah kemudian lari pi duduk kat Madinah, kena hantar balik duduk kat Mekah. Tak boleh lari ke Madinah. Orang Islam yang khianat dan melarikan diri dari Madinah pergi ke Mekah untuk bersama orang Quraisy tidak perlu dihantar pulang ke Madinah. Dia kata kalau ada orang Islam yang duduk dekat Madinah tiba-tiba mai ke Mekah, dia tak boleh balik ke Madinah balik dah. Dia kena duduk kat Mekah terus.
Macam tu. Okey. Dan yang kelima, orang Islam tidak dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun tersebut. Sebaliknya, dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun berikutnya. Jadi tak boleh buat umrah tahun tu. Dia kena balik ke Madinah. Tahun yang berikutnya baru boleh buat umrah. Okey. So yang tu adalah 5 perkara yang dipersetujui waktu mereka nak buat perjanjian Hudaybiyah ni, dan Sayyidina Ali dah tulis semua ke 5 perkara ni, dan perjanjian itu sendiri dah ditandatangani oleh Rasulullah SAW sendiri. Macam tu. Keputusan perdamaian atau perjanjian. Orang Islam berasa susah hati kerana perjanjian berat sebelah. Okey. Jadi orang Islam bila tengok perjanjian tu, 5 perkara yang ada dalam perjanjian tu, depa tak puas hati. Depa rasa apa perjanjian apa je ni perjanjian berat sebelah. Semuanya berpihak kepada orang Mekah. Macam tu. Tapi hakikatnya perjanjian Hudaybiyah merupakan satu kemenangan kepada kaum muslimin, seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Fatah, ayat 1 hingga 3. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kemenangan yang nyata, supaya Allah mengampunkan kesalahan engkau yang telah lalu dan akan datang, dan mencukupkan kurniaannya kepada engkau, dan memimpin engkau ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat ataupun baik. Okey. So yang ni yang ada dalam ayat Quran. Okey. Macam mana boleh kata perjanjian itu adalah perjanjian yang kemenangan kepada pihak Islam, kepada orang Islam? Okey, kita tengok kesan dia. Okey, kesan perjanjian damai Hudaybiyah. Okey, yang pertama, orang Islam dan orang kafir dapat berinteraksi antara satu sama lain. Jadi orang Islam yang duduk kat Madinah dengan orang kafir Quraisy yang duduk kat Mekah boleh berinteraksi antara satu sama lain. Dah tak ada peperangan dah. Jadi boleh berinteraksi lah. Okey, kalau tidak, kalau berjumpa memang nak berperang je, kan? Okey, buka peluang kepada umat Islam Madinah untuk menyusun strategi untuk membebaskan Mekah dari cengkaman jahiliah. Jadi bila orang Islam yang memeluk Islam, kalau dia pergi Madinah, dia kena hantar balik ke Mekah. Dan orang Madinah pula yang dah Islam, kalau balik ke Mekah, dia tak boleh balik ke Madinah. Dia kena duduk kat Mekah terus. Jadi depa duduk kat Mekah, depa boleh berdakwah. Depa boleh berdakwah pada orang-orang yang duduk kat kota Mekah, dan secara tak langsung dia adalah satu permulaan. Satu permulaan untuk berlakunya pembukaan kota Mekah. Okey, lepas ni nanti ada berlaku pembukaan kota Mekah kan. Jadi orang Islam yang duduk kat Mekah makin lama makin ramai. Makin lama makin ramai. Okey, yang ketiga, dapat menghindar dan mengelakkan pertumpahan darah antara kedua pihak. Jadi tak berlakulah peperangan dan tak adalah orang yang mati sebab peperangan. Yang keempat, dakwah Islam dapat disebarkan dengan bebas di Mekah dan luar Mekah. Jadi Islam boleh disebarkan ke negara-negara luar, sebab tak boleh berperang dan tak boleh bantu peperangan. Okay? Jadi negara-negara jiran semua boleh disebarkan Islam. Dan orang kafir Quraisy tak boleh marah lah, sebab kalau mereka marah lagi berlaku peperangan kan. Jadi mereka tak boleh buat apa, mereka boleh tengok aja macam mana Islam tu berkembang. So mereka sendiri dah mereka sendiri buat perjanjian tak boleh berperang, jadi mereka tak boleh buat apa-apa lah. Okay?
Yang kelima, ramai orang kafir memeluk agama Islam secara terang. Jadi orang kafir pun boleh peluk Islam, masuk Islam secara terang-terangan, sebab mereka tak akan diseksa dan mereka tak akan dibunuh, dan mereka tak akan berlaku peperangan. Jadi secara tak langsung perjanjian tu dah berpihak kepada Islam. Okey, hikmah selepas perjanjian Hudaybiyah. Okey, apa hikmah dia? Yang pertama, menghantar utusan ke negeri asing untuk tujuan menyeru raja-rajanya peluk Islam. Jadi raja-raja Islam, raja-raja yang kat lain, tempat lain pun boleh diseru untuk masuk Islam, sebab zaman tu zaman kuat sistem raja. Kalau raja masuk Islam, orang ada punya rakyat dia pun akan masuk Islam. Macam tu. Menghantar utusan kepada kabilah-kabilah sekitar Madinah yang dinamakan Maklim tak tahu ni perkataan apa, pada tahun ke-7 Hijrah. Okey, itu pada tahun yang seterusnya. Okey, dia hantar utusan-utusan ke kabilah yang duduk sekitar Madinah. Okey, untuk sebarkan Islam lah. Okey, memantapkan kedudukan negara Islam Madinah dan bersedia kembali semula ke kota Mekah apabila mendapat peluang. Jadi Islam dekat Madinah makin kuat dan dah diiktiraf sebagai rasmi, sebagai sebuah negara lah. Orang semua dah terima sebagai Madinah tu adalah sebuah negara Islam. Dan orang semua dah terima, dan Islam dekat Madinah makin kuat lah. Dan mereka secara pelan-pelan pula mengislamkan penduduk kota Mekah dan bersedia untuk nanti nak balik ke Mekah. Okey, untuk buat pembukaan kota Mekah. Okey, bila ada peluang. Okey, pengajaran pengajaran yang kita boleh dapat daripada perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, kekuatan ukhuwah yang ditunjukkan oleh sahabat dapat melemahkan musuh. Jadi bila kita tunjuk kekuatan ukhuwah kita, persaudaraan kita sebagai orang Islam, jadi musuh pun jadi lemah. Okey. Yang inilah yang tak berlaku dekat tanah Arab. Okey, sebab bila Palestin kena serang dengan Israel, bila Syria, okey, berlakunya perang saudara dekat Syria, sepatutnya negara-negara Arab yang jiran ni membantu untuk meleraikan daripada berlakunya peperangan. Sebaliknya membantu orang Islam supaya orang Islam yang menang. Tapi benda tu tak berlaku. Okey, jadi ukhuwah Islam dekat tanah Arab ni tak kuat. Okey, negara depa jaga negara masing-masing, dan Palestin tu kena bom ke apa pun depa buat tak tahu je. So tu benda itulah yang tak berlaku dekat tanah Arab. Sebaliknya kalau orang negara-negara Arab ni kalau bersatu, boleh kalahkan Israel tu. Israel tu bukan besar mana pun, kecil je. Kan? Tapi dah tak ada kesatuan jadi tak berlaku. Okey, yang kedua, kebijaksanaan untuk mengalah dan keinginan berdamai yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW telah mengubah pandangan kabilah Arab hingga mereka hormat kepada Islam. Jadi bila dalam perjanjian tu duk nampak orang Islam ni mengalah, tak tulis Bismillah pun tak apa, tak tulis Muhammad Rasulullah pun tak apa. Okey, nampak bila mengalah macam ni, jadi orang Arab pun rasa hormat. Dia pun tengok, perjanjian boleh buat dengan orang Islam macam ni, orang Islam tak marah pun. Depa hormat, depa boleh bertolak ansur. Jadi rasa hormat tu ada dekat orang Islam. Islam ni taklah teruk, Islam ni tak ada lah bengih, Islam ni tak ada lah duk kata yang tu je, tak boleh ubah. Jadi sebaliknya nampak Islam ni mudah ditekati, Islam ni bertoleransi, Islam ni boleh ada tolak ansur. Dia nampak macam tu. Okay, nampak orang lebih hormat kepada orang Islam, dan Islam tu martabat dia pun nampak lebih tinggi. Baik, so yang tu saja untuk hari ini, untuk perjanjian Hudaybiyah. Jadi dapat banyak maklumat dan input yang kamu dapat daripada ulang kaji ni, dan muallim harap kamu boleh ingatlah dan boleh gunakan untuk nanti bila pentadsiran, bila muallim buat pentadsiran nanti
Okey, baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.